الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون اتقوا الله كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Berjayalah mereka yang bertakwa dan carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan, iaitu bertakwa kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Suratul Ankabut ayat yang kedua, yang bermaksud, adakah manusia menghitung dan manusia mengira cukup dengan mereka mengaku beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguji golongan sebelum daripada kamu dengan beberapa ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ketahuilah oleh Allah yang mana yang benar imannya, wala ya'lamanna al-kadhibin, yang mana yang bohong imannya. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, dunia yang kita duduki ini merupakan tempat ujian yang paling besar. Diuji dan diasak dengan ujian. Ada kala manusia tewas dengan ujian ini. Kita baru sahaja lepas ujian COVID-19 yang meragut jutaan nyawa di seluruh dunia. COVID-19 meragut nyawa, memisahkan di antara anak dan juga ibu bapa, di antara suami dan isteri, di antara kaum kerabat saudara mara, di antara jiran tetangga sekampung sebandar satu negeri, dan memisahkan kita dengan sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita kerana mati dalam wabak COVID-19. Inilah ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada umat akhir zaman ini. Berbagai teori dan konspirasi yang dibuat berkenaan dengan COVID-19, hakikatnya di sana setiap ujian yang Allah Ta'ala beri kepada setiap makhluknya, ada hikmah di sebalik ujian tersebut. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila Allah Ta'ala beri kepada kita satu musibah, satu ibtila, satu ujian daripada Allah, qalu, hendaklah kamu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang dan kepada Allah jua tempat kami kembali. Di dalam ayat ini bukan sahaja kita disuruh supaya berkata inna lillah, tetapi jiwa dan perasaan kita mestilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bukan sahaja dituntut untuk berkata inna lillah, kepada Allah kami datang dan kepada Allah kami kembali, bukan sahaja dengan perkataan, tetapi jiwa dan perasaan kita menyerah kepada Allah dan mengakui ini pada Allah. Yang menarik semula ujian ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila kita diuji dengan musibah yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, dalam masa yang ringkas ini sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan ujian, marilah kita melihat ujian yang dihadapi oleh Nabi-Nabi alaihimussalati wassalam. Ya Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala uji dengan beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja untuk menapis Nabi Ibrahim ini supaya menjadi Nabi Allah dan seorang hamba Allah yang mukhlisina lahuddin, yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang pertama Nabi Ibrahim lalui, ujian dengan kaum keluarganya sendiri. Diceritakan oleh Allah dalam surah Maryam bagaimana Ibrahim dengan bapanya yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah wahai Muhammad berkenaan kisah Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan, dia merupakan seorang nabi, siddiqan yang benar, nabiyya, dan juga seorang nabi. Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir, kenapa kamu lima ta'budu, kamu menyembah, mengabdikan diri kepada benda yang tidak dapat melihat dan benda yang tidak dapat mendengar, wa la yughni anka syai'a, dan benda itu tidak sekali-kali dapat memberi manfaat kepada kamu wahai ayah kesayanganku. Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilm, Allah Ta'ala kurniakan aku ini ilmu, fattabi'ni, ikutlah aku, ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjuk jalan kepada kamu, jalan yang betul. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budus syaitan, yang kamu sembah syaitan, inna syaitana kana ar-rahmani 'asiyya, karena syaitan itu mendurhakai Allah yang Ar-Rahman sifatnya, yang Maha Pemurah sifatnya. Ya abati, wahai ayah, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman, aku bimbang jikalau kamu terkena azab daripada Allah yang Maha Pemurah ini. Setelah Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayahnya jawab dengan satu benda yang menyakitkan hati Nabi Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Mutasadab sebut apalah Ibrahim, buat mari perkara ini, la arjumannaka, aku rejam kamu, wahjurni maliya, berambuh daripada rumah aku ini. Dakwah Nabi Ibrahim yang begitu mulia disambut hina oleh ayahnya. Qala salamun alaik, sejahteralah ke atas ayah, selamat sejahteralah ke atas ayah. Saya akan berdoa kepada Allah supaya ayah diterima hidayah. Itu sahaja jawapan Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji lagi
Dengan ujian kasih sayang diletakkan anak dan isteri lembah yang tidak ada tanaman. Tetapi lihatlah bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berkata Ibrahim, aku letakkan zuriat keturunan aku di lembah yang tidak ada tanaman, yang hanya adalah Baitullahil Haram. Hingga kepada akhir doa tersebut. Satu muka suratlah surah Ibrahim, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini meletakkan anak dan isteri di lembah yang tidak ada tanaman. Kenapa Nabi Ibrahim boleh tinggalkan anaknya? Ujian yang ketiga Nabi Ibrahim terima, menyembelih anaknya. Ujian kasih sayang inilah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku dengan keadaan muslim yang menyerah diri kepada Allah serta menjadi orang yang betul-betul saleh. Ini ujian yang diterima oleh Allah oleh Nabi Ibrahim daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Taala uji Nabi Sulaiman dengan harta benda yang banyak, dengan kerajaan yang besar, yang mungkin jika Allah Taala menguji perkara ini kepada manusia biasa, mereka tidak tahan dengan ujian Allah bila ada kuasa, kedudukan dan juga jawatan dan juga harta benda. Mungkin mereka akan jadi sebagaimana Fir'aun dan Namrud, sebagaimana Qarun. Qarun diuji dengan harta yang banyak, Fir'aun diuji dengan kuasa yang ada pada Fir'aun yang memerintah negeri Mesir, harta yang ada padanya. Tetapi dia kalah dengan ujian tersebut dengan mensyirikkan Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman diuji dengan kuasa yang lebih besar daripada itu, tapi Nabi Sulaiman menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Dan Nabi Allah Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahawa Rabbi, wahai Tuhan, Engkau kurniakan kedudukan kepada aku ini, dan jangan Engkau kurniakan kedudukan ini kepada orang yang lain. Kenapa Nabi Sulaiman berdoa sedemikian? Nabi Sulaiman takut jika ada kuasa ini pada orang lain tidak tahan diuji oleh Allah Ta'ala, menjadi hamba yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ujian yang lebih besar dalam masalah kasih sayang dan perpisahan kecuali Allah Ta'ala uji Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ya'qub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang ayah kepada anaknya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berpisah dengan anaknya, mengadu kepada Allah siang dan malam dengan menyerah diri kepada Allah, sehingga selaput matanya, kelabu matanya. Ini ujian Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub berkata, apa nak jadi dengan Yusuf ini? Di mana Yusuf ini? Wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhib wa qala ya asafa 'ala Yusuf. Allah Ta'ala cerita deritanya jiwa yang ada pada Nabi Ya'qub, merayu kepada Allah. Wa qala ya asafa 'ala Yusuf. Apa nak jadi dengan Yusuf? Di mana Yusuf? Nabi Ya'qub tak tahu di mana Yusuf. Wa biyaddat 'aynahu, sehingga selaput mata Nabi Ya'qub kerana menahan sedih yang begitu hebat. Tidak ada orang yang sedih sesedih Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan kesedihan ini. Aisyah radhiyallahu anha ketika mana difitnah oleh puak munafik bahawa telah bersekedudukan dengan Safwan ibn Mu'attal, apabila Allah menurunkan ayat membersihkan peribadi Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Tidak ada kesedihan yang aku tanggung pada hari ini melainkan selepas Nabi Ya'qub alaihissalam. Akulah orang sedih lepas daripada Nabi Ya'qub, tetapi aku menyerahkan kesedihan aku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Ya'qub menyerah kesedihannya kepada Allah. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran,
menceritakan kesedihan Nabi Ya'qub alaihi salam. Qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Berkata Nabi Ya'qub alaihi salam, qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Aku menyerahkan kesedihan aku ini kepada Allah. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu benda yang manusia semua tidak tahu. Menangislah Nabi Ya'qub alaihi salam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika mana membaca surah Yusuf, karena mengenangkan kesedihan Nabi Ya'qub yang begitu sayang kepada anaknya Nabi Yusuf. Tuhan menceritakan surah Yusuf ini menggambarkan ujian kasih sayang, dan kasih sayang itu merupakan milik Allah secara mutlak, bukan milik manusia. Seterusnya, tidak ada ujian kesakitan yang berat ya Allah Ta'ala bagi melainkan ujian Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Ada manusia yang diuji oleh Allah dengan sakit, berulang alik ke hospital, makan segala jenis ubat, tapi Allah Ta'ala tidak beri lagi kesembuhan kepada orang tersebut. Ada yang mati dengan sakit, ada yang dihidupkan, ada yang disegarkan balik oleh Allah, disihatkan kembali oleh Allah Ta'ala lepas daripada sakit. Tetapi tidak ada ujian sakit yang manusia terima lebih berat daripada sakit Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub seorang yang kaya, kerana sakitnya jatuh miskin. Nabi Ayyub seorang yang hebat dipandang mulia, kerana sakitnya menjadi hina. Tidak ada orang yang hendak bersahabat dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak ada orang nak berkawan dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Bahkan anak-anaknya lari meninggalkannya. Bahkan orang yang paling dekat dengan itu, isterinya, meninggalkannya. Berseorangan Nabi Ayyub tahan sakit yang dialaminya. Tidak ada pada hari ini orang yang sakit mengalami seorang sakit, seorang diri untuk menahan sakitnya. Tidak ada. Apabila kita sakit pada hari ini, orang telefon pada kita, bertanya khabar, orang mesej kepada kita. Kalau habis semua orang, kenapa? Kalau nak tahu macam mana keadaan kita. Nabi Ayyub alaihissalam terlantar berseorangan. Tidak ada orang yang menanya khabar kepadanya. Tidak ada orang yang mahu berkawan dengannya. Hatta isterinya sendiri lari daripada hidupnya. Apa kata Allah? Wa ayyuba idh nada. Wa ayyuba idh nada, ketika Nabi Ayyub nada dengan makna mengadu dirinya kepada Allah. Rabbi inni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, inni massani ad-dhurr, Engkau sentuh aku dengan kesedihan, Engkau sentuh aku pada hari ini dengan sakit. Massa, perkataan massa merupakan sentuh saja. Dia gunakan perkataan sentuh dalam keadaan isterinya telah pun meninggalkannya, anaknya telah meninggalkannya, hartanya telah pun tidak ada lagi. Boleh kita katakan harapan untuk hidup sudah tidak ada. Tetapi Nabi Ayyub menyebut Rabbi inni massaliyad dur, Engkau serah, Engkau sentuh aku dengan kesakitan ini. Wa anta arhamur rahimin, Engkaulah ya Allah arhamur rahimin, Maha mengasihani di kalangan mereka yang mengasihani. Tidak ada satu patah pun hadirin sekalian keluar daripada mulut Nabi Ayyub, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah, tidak ada. Tetapi yang ada hanyalah pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada Allah dengan mengatakan Arhamur Rahimin. Jikalau kasih pada aku, ya Allah, tengoklah diri aku ini, ya Allah. Nak menunjukkan bahawa seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, ajaibnya orang mukmin ini kerana semua mereka boleh pahala dalam apa jua keadaan.
apabila mereka disentuh dengan ujian, mereka sabar. Dan apabila mereka diberi nikmat, mereka bersyukur. Inilah jiwa Nabi Ayyub alaihissalam, bersabar dan bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kesakitan yang ada pada Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ujian yang Allah Ta'ala uji kita pada hari ini. Apabila Covid melanda seluruh dunia, ada syarikat besar tutup kilang syarikatnya. Syarikat melabur dua luar negara, tarik balik pelaburannya balik pada negara asal. Rakyat hidup dalam keadaan tidak cukup makanan. Rakyat hidup dalam keadaan susah. Ikan daripada laut naik atas perahu, tak naik atas merkik lagi, duduk atas perahu. Tapi harga telah mahal. Macam mana nak dijual di kampung-kampung? Sayuran, buah-buahan, semuanya mahal dan harga naik. Apakah ini yang disebut sebagai bala? Ini bukan bala kepada umat Muhammad, tetapi ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita lebih bersyukur apabila nikmat ada di hadapan mata kita, bukannya kita kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita lebih berfikir bahawa hidup kita ini, kita mementingkan keperluan hidup, bukan kemahuan apa yang kita nak, tidak. Lihatlah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi nak gunung yang hebat dengan emas, Nabi dapat. Singgah sana yang lebih daripada Rom dan Parsi, Nabi dapat. Tetapi Nabi hanya mengucapkan di hadapan Allah, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halal sehingga aku tidak berkenan dengan benda yang haram. Kayakanlah aku ya Allah sehingga aku tidak minta kepada yang lain, melainkan minta kepada kamu. Yang akhirnya ujian ya Allah Ta'ala uji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal Nabi dilantik menjadi Rasul, sehingga berpindah ke Madinah, sehingga tertegak kerajaan Madinah, sehingga Nabi SAW wafat, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, ayat yang membuatkan Sayyidina Abu Bakar ini menangis. Dalam keadaan semua sahabat bergembira kerana agama Islam ini telah sempurna, Abu Bakar Siddiq, seorang yang memahami wahyu Allah, seorang yang memahami jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berada bersama dengan Nabi dalam gua ketika mana Nabi diancam bunuh. Abu Bakar seorang sahabat yang sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita sayang kepada Nabi. Hari ini orang cuba mengucapkan kasih sayang kepada Nabi dalam keadaan mereka membuat perkara yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang apakah kepada Nabi apabila kita tidak sanggup untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila perkara karut marut khurafat masuk dalam masyarakat, di manakah masyarakat ingin membela batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi berada di hadapan masa Nabi diserang dalam peperangan Uhud. Ada sahabat yang kena tombak di pipinya, ada sahabat yang kena anak panah di bahunya, ada sahabat yang melihat terkena baju besi di pipi Nabi sehingga patah gigi Nabi, ada sahabat yang gigit besi tersebut sehingga patah giginya. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jiwanya kasih kepada Rasulullah lebih daripada kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, semasa ayat ini diturunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, Abu Bakar menangis sehingga ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain bergembira kerana kamu menangis wahai Abu Bakar. Sungguhnya tugas kamu Rasulullah telah sempurna. Berarti Allah akan mewafatkan kamu. Allah Ta'ala akan ambil kamu. Betapa sayangnya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat akhir zaman, kemana kita ketika Nabi kita dihina? Hari ini kerajaan India menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuka hati mereka. Seorang daripada ahli parlimen mereka dan wartawan mereka menghina Nabi.
dengan mengatakan Nabi cacian kepada Nabi macam-macam. Di mana umat Islam, di mana negara OIC, di mana pemimpin Arab yang hebat. Mereka tidak ada jiwa dan kasih sayang kepada Nabi SAW. Oleh kerana kasih sayang ini dicabut oleh Yahudi, dicabut oleh Barat, dicabut oleh musuh Islam. Kita sibuk membicarakan masalah khilafiyah. Kita sibuk lagi membicarakan masalah remeh-temeh, najis ikan dan sebagainya. Kita tidak memfokuskan kepada perkara akidah yang besar yang menjahanamkan anak muda pada hari ini. Anak muda lebih sayang kepada artis. Anak muda lebih sayang kepada orang berjoget. Anak muda lebih tergerak hatinya kepada majlis-majlis berjoget nak banding dengan majlis ilmu. Kenapa? Jiwa mereka tadi cabut daripada cinta pada Nabi SAW. Wahai umat di akhir zaman, inilah zaman fitnah. Ini disebut oleh Nabi SAW ka qita'al laili muzlim, ibarat malam yang gelap gelita. Wa yumshi rajulan mu'min, seorang lelaki itu, wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang pagi mereka kafir, petang mereka beriman, petang mereka kafir, pagi mereka beriman. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya qalil. Kenapa mereka jadi begini? Karena mereka menjual agama mereka dengan keuntungan dunia yang sedikit. Kita telah pun menjual akidah dan maruah kita kepada orang yang bukan Islam. Sebab itu kita dihina pada hari. Kalau kita bercakap soal Melayu saja tanpa kita mencampurkan Islam, ingatlah bahawa Melayu ini akan hancur. Kita menyebut takkan Melayu hilang di dunia, takkan Melayu hilang di dunia. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal mereka. Lihatlah kepada perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata kita dulu bangsa Arab, orang hina kita, orang tak pandang kita. Tetapi Islam yang datang memuliakan kita. Kalau kita sebut Melayu Islam sahaja, bagaimana dengan Cina Islam? Bagaimana dengan India Islam? Bagaimana dengan kaum yang lain Islam yang bukan Melayu? Adakah mereka tidak berasa hati? Islam ini bukan milik Melayu. Tetapi Melayu itu mesti masuk dalam Islam. Ingat kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal mereka. Melayu ini boleh menjadi bangsa yang paling hina apabila mencabut akidah Islam yang ada pada tubuh itu. Dan kita sedang menghadapi perkara tersebut. Mana gahnya kita sebagai orang Melayu? Adakah dengan pakaian kita? Dengan keris di perut kita? Ataupun dengan sandal yang kita pakai? Musuh tidak takut. Kerana musuh Islam datang dengan ghazwatul fikr, dengan peperangan ideologi yang dibawa oleh Barat pada hari ini. Ini perkara yang besar yang patut kita fikirkan sidang Jumaat. Mudah-mudahan ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, kita lalui dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Biar Allah Ta'ala afiyah, beri segala kemudahan kepada kita fi dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, marilah sama-sama kita duduk berfikir ke mana arah yang kita hendak pergi selepas ujian yang Allah Ta'ala uji ini. Tidak lain dan tidak bukan kita tekadkan, kita teruskan hidup, nak lari daripada kehidupan, tidak dapat. Terus hidup dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Ketahuilah, Allah Ta'ala tidak pernah pekak untuk mendengar rayuan hamba-hambanya yang merayu kepada Allah. Merayulah kepada Allah dengan rayuan yang sesungguhnya, karena Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Tidak lupa hari Jumaat ini untuk kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat sekalian, tanamkanlah rasa cinta kita kepada Nabi dengan sesungguhnya, dengan ittiba'us sunnah, dan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi. Cuba kita bayangkan apabila Nabi menyebut ke hadapan para sahabat, bila sahabat duduk bersama dengan Nabi, Nabi kata summa tuba. Nabi kata tuba, bahagia dan beruntunglah mereka yang melihat aku dah beriman kepadaku. Sahabat senyum, gembira sahabat. Tapi Nabi kata tuba, summa tuba, summa tuba, 3 kali. Beruntung dan beruntung serta beruntunglah mereka yang tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Hadis ini dibincang oleh para ulama. Hadis ini mengatakan kelebihan, bukan kedudukan. Kedudukan sahabat lebih daripada kita, lebih segala-galanya. Tetapi Nabi nak beritahu bahawa beruntungnya umat ini jika mengikuti aku. Sebab kita tak pernah tengok wajah Nabi, tak pernah. Orang yang mengatakan Nabi hadir dalam majlis itu semua penipu dan pembohong, dan mereka penjual agama. Mereka bukan baba, mereka bukan tuan guru, mereka bukan ustaz, mereka bukan siapa-siapa. Sebaliknya mereka pendusta agama dan dajjal yang disebutkan oleh Imam Malik. Kerana tidak ada seorang sahabat pun yang melihat Nabi secara yaqazah, secara terang-terang. Tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan selepas kewafatan Nabi, Nabi hadir dalam majlis. Tidak ada. Mereka itu semua dajjal dan pembohong serta perosak agama. Siapa yang beruntung? Mereka tidak pernah melihat Nabi, tetapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambillah supaya kita jadi orang yang beruntung ini, dan kasih kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin fi Filastin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin fi Filastin وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان وعند الإسلام. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم من القرآن والسنة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار، كما ألفت بين المشرق والمغرب. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah wajah-wajah kami ini Allah yang penuh dengan dosa. Hati-hati kami ini Allah yang penuh dengan dosa. Angkatkanlah, hapuskan dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mulut kami banyak istighfar, hati kami sentiasa mengenangkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau perluaskan rezeki kami, permudahkan hutang piutang kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, dan kami redha di atas apa yang Kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami afiah bagi menghadapi segala ujian-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada permusuhan di antara kami, satukan. Perbalahan di antara kami, sadamaikanlah ya Allah. Hutang piutang yang banyak di antara kami, permudahkan selesai bayaran hutang kami ya Allah. Segala apa yang kami serahkan segala kepadamu ya Allah, kerana Kaulah Tuhan kami dan tidak ada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, kami tidak pernah melihat Nabi kami. Kami tidak pernah bermimpi jumpa dengan Nabi kami. Kami tidak pernah mendengar suara Nabi kami. Kami tidak pernah bersalam dengan Nabi kami ya Allah.
Kami tidak pernah mengucup dahi Nabi kami, mengucup tangan Nabi kami tak pernah ya Allah. Tetapi ketahuilah hati ini amat kasih kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kumpulkanlah kami ini bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti ya Allah, dengan kami mengikuti sunnah baginda ya Allah. Istiqamahkan kami dengan sunnah ini ya Allah. Walaupun kami terpaksa bertarung dengan nyawa-nyawa kami untuk menegakkan Islam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.